Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, cari bekal kita untuk hidup selepas mati kelak. Oh, lawau belakang. Mantap, anda rasa macam dalam TV. Tengok live ni belakang cantik kan? Macam tak mau balik ya pula. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Baik, sama-sama kita cari bekal, dan sebaik-baik bekal tadi tidak ada lain bertakwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Adjust sikit bagi penuh gambar ni. Okey. Okey lah tu. Wow, background. Baik, cari bekal kita untuk hidup lepas mati. Kenapa? Kerana anda bercadang untuk kuliah kita di sini. Ana punya slot iaitu pada hari Rabu yang ketiga ni, macam malam ni lah kan, untuk sama-sama kita baca kitab yang dikarang, disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang nama dia Di Sebalik Tabir Kematian. Boleh? Nampak? Kita akan start kitab ni malam ni ya. Di Sebalik Tabir Kematian. Semenanjung RM39, Seremban RM60. Oh, dia tulis harga Seremban lain. Harga Seremban dia tulis lain. Jarang buku macam ni kan. 39. 39. Sajalah tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan gelak menunggu lama tadi kan. Kelang Shah Alam sini je. Baru berhenti ke baru nak hujan? Baru berhenti. Kelang Shah Alam masih lebat daripada tengah hari, tak berhenti-henti. Bukit Raja dah tenggelam, dekat Jajasko Bukit Raja. Puchong dah tenggelam. Kampung Tengah Puchong dah tenggelam. Anda tengok Facebook tadi, sahabat post rumah dia dah tenggelam. Daripada tengah hari tu kan, daripada tengah hari, dan bukan renyai-renyai, lebat. Kan? Baik, tak apalah. Yang tu tak ada dalam kitab. Yang tu tak dalam kitab. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli sendiri, tuan-tuan belilah harga 39. Tapi harap beli lah. RM39 90 sen. Alah, sennya lagi. Mahal ke murah tuan-tuan? Mahal ke murah? Murah je. Tuan-tuan matalah subhanahu wa ta'ala. Dulu guru anak almarhum, masa mengaji gitu dia bergurau dengan budak-budak. Mahal ke murah? Tak berani jawab mahal tuan-tuan. Jawab murah. Ya Allah. Baik. Hari ini kita baca bab yang pertama, ataupun nak baca muqaddimah tuan-tuan, belum ada buku, belum ada kitab.
Kita terus pergi bab yang pertama, boleh? Kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Mati itu satu bab. Suruhan Nabi untuk kita selalu ingat mati itu satu bab. Boleh faham? Faham ni? Tuan-tuan, bila extend surau? Anda ingat tadi dah masuk salah surau dah? Kan? Ingat salah surau? Lepas tu tengok An-Nur fasa 3. Betul lah tu. Baik. Kata tuan kitab kita, siapa tuan kitab kita? Imam Ghazali lah, Imam Ghazali. Ketahuilah, dia kata, sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya, la'inun, tipu daya. Dunia ni la'inun, tipu daya. Betul kan? Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, kata Allah. Manusia, apa yang menyebabkan kamu lalai tertipu terhadap mengingati Tuhan kamu yang maha mulia? Boleh faham ni? Apa benda yang melalaikan manusia, yang tipu manusia, tuan-tuan? Banyak. Ada orang ni panggilan dia di stadium. Betul kan? Bola, tuan-tuan, mula pukul 8. Pukul 4 petang dia dah beratur. Tuan-tuan, ada orang nak datang maghrib, solat maghrib, pukul 4 petang dia dah beratur, ada? Ada tak? Tak ada, tuan-tuan. Tok siap pun tak bangun tidur, tuan-tuan. Betul? Tak ada. Final, tuan-tuan ingat tak final Piala Malaysia beberapa tahun dulu? Kan? Pukul 2 pagi tu Qiyam mulai kat pagar stadium beli tiket. 2 pagi dia dah beratur, tuan-tuan. Kebetulan Ana masa tu daripada Kedah, balik kampung rumah mertua Ana. Dekat highway ni ada satu brother, tak ada satu budak tu, dia naik apa tu tak? Dia naik EX5. Motor dah tengok, tapi motor kapcai lah. Motor kapcai, solo ride, sorang-sorang, pakai baju Kedah nak pergi tengok final ni. Sorang-sorang motor kapcai tu kan. Daripada Kedah nak ke Stadium Shah Alam. Kalau bersungguh dalam bab mari masjid surau kan cantik. Faham tak faham? Ini maksud tipu daya. Pahala besar kalau kita tengok bola tu. Silat-silat dosa. Betul? Pasal tak solat. Kalau dia tak solat lah. Kalau dia solat, alhamdulillah. Faham tak faham ni? Kan? Jadi apa yang menipu? Ada orang dia kena tipu dengan TV. Dengan sebab TV dia jadi lambat solat dia. TV tulis azan, TV bunyi azan, hayya 'alas solah, dia tak menghadap kiblat, dia tetap menghadap TV. Betul ke tak betul? Ini mana? Apalagi yang menipu daya dia, tuan-tuan, duit ringgit. Duit ringgit dia perhabis kot lain banyak. Nak bola tabung surau, ya Allah. Parkinson, tuan-tuan, nak masuk duit dalam tabung. Menggigil begitu, tuan-tuan. Betul? HP klien dia boleh sign check, tarik apa nama kredit card, boleh shopping, tak ada. Nak buat tabung masjid. Masjid nak surau nak renovate apa lagi? Jemaah bukan ramai pun. Allah, dia bunyi gitu. Kan? Dah elok tu nak sambung apa lagi? Yang rumah dia, isteri dia, anak 4 orang. Kan? Rumah macam istana. Buat apa sambung? 6 orang je. Betul tak betul? Contoh gini, tuan-tuan. Orang tak nampak. Orang tak nampak. Jadi kata tuan kitab, yang penuh tipu daya, menyintai kesenangan-kesenangan, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Pasti lalai, confirm. Sudah kerja. Habis ustaz, kita tak boleh rebut dunia. Boleh. Ni anak pakai handphone, teknologi dunia. Jadikan dunia itu mazratul akhirah, untuk kejayaan kita pada mahsyar. Tak apa. Tuan-tuan bayar handphone, beli handphone, bil berapa sebulan? Contoh. Ambil package lah ni package banyak, macam-macam package. Murah ke mahal tak kisah. Tuan-tuan bayar bil tu ada pahala ke tak?
Apa maksud dia? Apa maksud anak kata begitu? Tuan-tuan bayar bil setiap bulan ni ada pahala ke tak? Maksudnya tuan-tuan guna handphone untuk apa? Macam Zul dia guna untuk rakam kuliah, anak sendiri guna untuk buat live. Bayar bil tu pahala kita guna untuk ni. Tapi kalau bayar bil untuk game, bayar game untuk semata-mata sosial media, boleh faham ya? Kita share sepotong ayat Quran pun tak ada sehari-hari, kita share hadis pun tak ada sehari-hari. Bayar bil sahaja, tak ada apa. Betul tak betul? Kita berbangga dengan handphone kita, iPhone 7 yang latest. Tidak. Ya Allah, ketinggalan zaman aku. Baru sebut 7, rupanya dah 13. Harga dah sekali umrah. Harga dah sekali umrah, tuan-tuan. Boleh? Sekali umrah punya harga iPhone. Allahu Akbar. Kalau pakai yang ni tak boleh cakap lah. Boleh juga kan? Kalau pakai ini tak boleh Facebook lah. Boleh juga kan? Tapi kenapa? Tu kata dunia ni penuh tipu daya. Kalau kita tak pakai itu, kita jadi ketinggalan zaman. Kita jadi rasa bodoh, rasa kampung. Nampak tak? Tapi kalau tak solat, tak rasa ketinggalan pada mahsyar besok. Pasal manusia tak nampak pada mahsyar. Sebab tu kata Imam Ghazali, kalau dia hambat dunia, dia tak nampak akhirat. Boleh guna teknologi, tak ada masalah. Tuan-tuan ada duit, tak payah pakai kancil. Tuan-tuan boleh pakai Ferrari, parking depan sekali mari masjid surau. Itu baru betul. Faham tak faham? Tuan-tuan pakai Porsche, tuan-tuan pakai Lamborghini, tuan-tuan, subuh dia yang pertama sampai. Baru betul. Boleh? Ni tak mari masjid surau naik basikal buruk, motor buruk. Zuhud konon, tak betul. Tak betul kan? Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah kata apa? Pakailah pakaian yang indah berhias, termasuk kenderaan yang hebat-hebat yang cantik-cantik. Datang masjid pakai elok-elok. Nak jumpa orang kita pakai elok-elok. Nak jumpa Allah selekeh. Betul kan? Sedangkan dialah raja segala raja. Yang wajib kita muliakan dia, bukan manusia. Boleh insya-Allah. Akibatnya kata tuan kitab, jika diingatkan, tuan-tuan tolong faham tak? Bukan maksud kita tolak kemajuan, bukan. Ini kemajuan tripod. Betul tak betul? Apa lagi kemajuan yang kita guna kalau kita tolaklah kemajuan? Pergi Mekah naik unta kita. Betul? Naik unta. Tuan-tuan zuhud, tak apalah ustaz, kita naik Air Asia X lah. Kan? Dah ada yang ada duit, ustaz, kita pergi naik flight apa? Naik sekian. Catat tak commercial flight. Okey ustaz, saya nak first class. First class. Tak ada masalah. Pergi untuk buat amal, selesa, mampu silakan. Ustaz, saya nak hotel hak paling depan sekali ustaz. Kan? Hotel apa paling depan? Hilton. Hilton tu kira paling depan tu. Kan? Walaupun Hilton dah jatuh grade sikit. Pasal dah naik hotel hak bukan 5 bintang, 9 bintang pun ada dah lah ni. Kan? Pullman. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat ayat yang nama Arab tu, tak ingat pasal tak pernah duduk. Yang nama-nama Arab tu kan. Pullman dalam tu lah, dalam Zamzam Tower tu lah. Dalam Zamzam Tower tu banyak hotel. Banyak hotel dalam tu. Banyak hotel, banyak syarikat dalam bangunan tu ada banyak hotel. Antaranya Zamzam Tower, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat dah apa hotel dulu yang nak cuba nak jemaah nak minta duduk. Lupa lah. Di dalam bilik dia tu macam penthouse. Dalam bilik dia macam penthouse, 2 tingkat. Dalam bilik dia tu 2 tingkat. Harga sehari 1,000 lebih. Sehari harga 1,000 lebih. Duit ada, silakan. Buat amal biar selesa. Tak apa, tak berdosa. Tapi Allah kata fa amma man tagha wa asara al hayatad dunya fa innal jahim ahyal ma'wa.
Tapi sifat orang melampaui batas, dia bukan utamakan akhirat dia. Duit dia utamakan dunia dia. Akhirat dia lebih kurang, ataupun akhirat dia tak ambil tahu pun. Maksud dia utamakan dunia dia, hal keseronokan nafsu dia sanggup belanja besar, ribu-ribu dia sanggup untuk akhirat. Ui, mahal ni ustaz, package ni mahal ni ustaz. Contoh kan, ni surau nak extend lah, apa lagi dialog dah semua surau ni, bukannya penuh pun. Kerja-kerja agama dia pertikai, boleh faham bab-bab nafsu dia tak pertikai, boleh berlaku. Jom aku belanja, jom aku sponsor, jom saja. Beli kereta elok dah kan, elok dah beli kereta. Siapa beli kereta tak ada rim? Ada? Tak ada kan? Semua beli kereta cukup kan? Dia tukar ada rim? Dia tukar ada rim? Dia tukar. Nampak tak nampak? Rim dah ada, dia tukar. Duduk dekat rim kan? Duduk dekat seat kan? Beli kereta dah ada seat? Ada seat tak? Ada. Dia tukar ada seat? Tukar. Beli kereta tak ada steering? Ada. Dia tukar? Tukar. Faham tak faham ni? Beli kereta ada exhaust? Ada. Dia sambung lagi, tambah lagi 2 exhaust. Bukan function pun, saja nak pergi nampak sporty. Padahal tak pakai pun exhaust tu. Bohong. Tukar, sanggup keluar duit. Boleh faham tak ni? Ini Allah kata, fa'amman man ta, orang yang melampaui batas, wa asral hayatad dunya, dia banyak belanja untuk dunia berbanding akhirat. Untuk dunia dia sanggup, dia tak rasa berat. Untuk akhirat dia rasa berat, payah. Boleh ini tentang mata sebab dunia menipu daya dia, melalaikan dia, insya-Allah. Akibatnya jika diingatkan tentang kematian, justru tidak suka dan dia membencinya. Kadang-kadang kita cerita orang mati, ini apa cerita mati-mati ni? Ini semua tak maju tau. Ini semua jenis orang tak mau kemajuan. Siapa tak mau kemajuan tuan-tuan? Komuter kita naik. Kau dah naik basikal kita. Betul tak betul? Komuter naik. Ana siap sebut kat isteri Ana. Kan sekarang di Shah Alam Kelang duk tengah buat LRT Kelang Shah Alam, Puchong, Damansara semua ke Lembah Kelang sambung habis lah semua. Yang kata kat rumah, siap ni kita nak pergi PKNS, nak pergi Shah Alam, kita parking kereta kat rumah lah, naik LRT senang kan, tak jam, betul kan, tak penat. Tol Shah Alam tak ada tol dah, Batu Tiga tak ada tol, Sungai Rasa pun dah tak ada tol, Kelang ni kan dah tak ada tol. Bukan Rasah sini Sungai Rasa Sungai Rasa ni border Kelang Shah Alam dekat Padang Jawa tu kan. Tak suka dan cerita mati lah, takut lah, kita ni nak gini Allahu Akbar. Mereka itulah orang-orang yang ditegur Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya katakanlah, sesungguhnya maut yang kamu lari darinya itu pasti akan mendapati kamu. Tuan-tuan, mati dengan kita ni, tuan kita sebut ni, Imam Ghazali sebut ni tuan-tuan, kita ni hidup ya, Allah dah tulis dah bila mati. Nak lari macam mana? Tak mau fikir macam mana? Memang kena fikir. Tuan-tuan beranak je, keluar. Terkejut ada orang buang baby ya. Keluar je kita, Allah dah tulis dah mati bila. Kata Imam Ghazali, kita dan mati ni kembar. Maksudnya mak terkejut. Gelak sungguh kan. Itu baby ajaib pasal janggut dah panjang. Janggut dah panjang. Nak lari ikut mana? Surah Al-Mulk Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal haya. Allah yang mengadakan, menciptakan, menjadikan maut dan mati. Allah sebut maut dulu. Allah sebut maut dulu, mati dulu. Kenapa tuan-tuan mata Allah SWT? Kata Nabi SAW, anak Adam, kita lah.
Dia ni bangga dengan kehidupan dia. Dia tukar kereta baru, dia bangga. Betul tak? Dia renovate rumah, dia bangga. Dia seronok. Dia beli rumah, dia bangga. Kan? Boleh makan fast food, dia bangga. Betul tak betul? Bangga je kerja manusia ni. Hidup seronok je, bangga je. Tiba-tiba dengan kebanggaan kamu tu, kata Nabi SAW, Allah hinakan dengan satu benda namanya al-maut, mati. Kamu seronok itu ni sampai kamu lupa aku, lupa akhirat, lupa lubang kubur. Allah kata alladzi khalaqal mauta wal hayah. Aku akan datangkan kematian pada kamu. Walaupun tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Walaupun kamu lari daripada kematian. Boleh faham? Walaupun kamu tak siapkan diri untuk mati, kamu tak mahu mati. Boleh faham tak? Tak boleh lari. Bahkan mati ni, misteri dia 3 kata ulama. Bila, macam mana, di mana, tak ada siapa tahu. Betul. Wa ma tadri nafsun bi ayil ardi tamu. Tak ada siapa tahu di bumi mana. Ulama tahu, bukan di bumi, ulama kata di celah mana mati pun kamu tak tahu. Di belahan bumi mana pun kita tak tahu. Tuan-tuan duduk Seremban, tuan-tuan confirm akan dikebumikan di Seremban? Betul? Tak tahu tuan-tuan. Tak ada siapa tahu. Boleh Almarhum Tok Guru kita, Tok Guru Harundin rahimahullah ta'ala. Betul. Orang Perlis tuan-tuan, duduk di Bangi, tahu-tahu ke bumi di California. Betul tak betul? California tuan-tuan. Siapa sangka? Ribu kilometer tu. Nabi SAW orang Mekah, lahir Mekah, ke bumi Madinah 400 km lebih. Siapa sangka, siapa tahu? Nabi pun tak tahu. Boleh maksudnya katakanlah sesungguhnya maut yang kamu lari darinya itu pasti akan mendapati kamu. Israel datang jenguk kita berapa kali sehari? Apa kali? Israel datang jenguk kita berapa kali sehari tuan-tuan? 70 kali sehari. Dia geram, duk gigit bibir tuan-tuan. Mangkuk ayah ni tak bangun subuh, dia kata. Mangkuk ni tak bangun subuh, dia kata. Nasib baik tarikh tak sampai lagi, dia kata. Dia dak main tai 70 kali sehari tuan-tuan. Ya Allah, elok lepas PKP pergi kelab malam pula, dia kata. Ya Allah, tengok-tengok tarikh tahun depan. Tapi Israel ni dia tak pecah lubang bila kita mati. Tuan-tuan, kematian ni, tuan-tuan pernah tak? Mungkin bukan sekarang lah. Sekarang mungkin kita dah ada rumah masing-masing. Masa kita kecil, duduk dengan mak ayah kita, duduk di kampung, mungkin dalam rumah yang kita duduk dulu, mungkin tok kita meninggal dalam rumah tu. Mungkin nenek kita meninggal, ataupun pakcik-makcik kita meninggal masa kita kecil dalam rumah tu. Ataupun mungkin masa tu mak ayah kita meninggal dalam rumah yang kita ada sekali. Boleh faham tak ni? Tuan-tuan, masa tu kita kata apa? Ataupun hari ni lah, kita pergi hospital, kita masuk ward, ataupun kita ziarah keluarga kita ke hospital, tiba-tiba katil ujung tu meninggal. Kita kata apa? Ada orang meninggal. Kita pun paling-paling innalillah. Betul? Innalillah. Tuan-tuan pernah tak fikir, tuan-tuan pernah tak sebut, tadi kita sebut tok kita meninggal, nenek kita meninggal, mak ayah tu pakcik dalam rumah yang kita duduk, tuan-tuan pernah tak kita sebut begini? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi Israel datang. Betul ke tak betul? Israel ada tadi dengan kita sekali. Israel dah masuk dalam rumah ni tadi. Bukti tu mati, Israel cabut. Tadi Israel ada kat situ.
Kalau kita boleh duduk talqin, duduk baca Yasin pada yang sedang sakaratul maut, Israel datang tadi ada sebelah kita. Mujur dia bawa satu nama. File yang lain dia tak bawa. Kalau dia bawa 2-3 file, boleh faham tak? Atas katil hospital, katil sebelah meninggal, katil sebelah kita meninggal, kita kata apa? Mati dia, innalillah. Lepas innalillah, Allahu Akbar, ya Allah, tadi Israel datang katil sebelah Israel datang. Faham tak faham ni? Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tu kena banyak ingat mati. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar bukan menangis ni tuan-tuan, yang bimbang ni bukan menangis. Mata nak rasa macam senak, penat. Mata anak bukan penat apa, mata anak ni kurang cecair mata tu dia kurang, dia cepat letih. Cecair mata tu kurang, cepat letih. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar dia tak ada duit tau, Sayyidina Umar tak ada duit. Lalu jumpalah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi dan dia menteri keuangan. Macam Tan Sri Zafrul tu lah. Ibnu Abbas ni. Okay. Sayyidina Umar datang jumpa dan nak pinjam duit. Ya Ibnu Abbas, boleh pinjam duit sikit? Nak belanja ni, duit tak ada. Tuan-tuan, Amirul Mukminin tak ada duit. Ibnu Abbas tanya dia, bila nak bayar? Ni duit kerajaan ni, bila nak bayar? Sayyidina Umar kata, insya-Allah esok aku bayar. Petang ni katanya gaji masuk. Boleh jolok. Esok aku bayar. Boleh gaji masuk tu nak tambah. Esok aku bayar, kata Sayyidina Umar, insya-Allah. Tuan-tuan tahu apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata, ya Amirul Mukminin, kalau petang ni mati macam mana? Kalau petang ni mati macam mana? Kalau kita jawab apa? Kalau aku mati halal lah. Betul? Itu kita punya jawapan. Tuan-tuan, Sayyidina Umar cancel terus, tak jadi pinjam. Ini orang yang ingat kematian, dia tak mau hidup dia jadi beban lepas mati besok. Boleh tak? Jangan jadikan dunia ni beban kita di padang mahsyar. Sebaliknya, jadikan dunia ni syafaat kita di padang mahsyar. So bolehlah ada harta, bolehlah ada kekayaan, boleh jadikan dia semua tu syafaat. Jangan jadi dia tu beban. Boleh? Faham tak? Tak ada masalah tuan-tuan. Okey. Lalu kamu semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui segala yang ghaib, alim ghaib wa syahadah. Yang ghaib dia tahu, wa syahadah, yang zahir pun dia tahu, Allah. Kita akan balik. So kamu takut nak mati, kamu tak mau mati, kamu rasa boleh buat suka-suka, alim ghaib wa syahadah. Dia tahu yang ghaib, dia tahu yang nyata. Kemudian dia akan memberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan, fa innahu mulaqikum bima kuntum ta'malun. Dia akan bagi tahu apa yang kamu buat masa hidup. 50 tahun aku bagi buat apa? 60 tahun aku bagi buat apa? 70 tahun aku bagi buat apa? 100 tahun aku bagi hidup buat apa? Tuan-tuan cuba ambil muhasabah sikit malam ni tuan-tuan. Kita hidup macam mana menghampiri 50 kan? Menghampiri 50 lah. Tapi sebenarnya ni 28. Nampak tak percaya, benci aku. Kan? Katalah kita mati 60. Contoh nah. Kita tak pernah khatam Quran. Contoh. Allah tanya pada mahsyar, Nazri, aku bagi 60 tahun. Sekali pun tak nak khatam Quran. Nak jawab macam mana tuan-tuan? 60 tahun ni bukan 60 hari. 60 tahun sekali tak pernah khatam Quran.
Macam mana nak jawab? Satu soalan tu cukup. Satu tu tak tanya duit lagi, tak tanya anak bini lagi, tak tanya solat ke apa lagi. Belum. 60 tahun aku bagi, tak pernah khatam Quran. Allah tanya, nak jawab macam mana agak-agak? Faham soalan Contoh. Nak tengok muka tuan-tuan ni jernih belakang ni, ahli syurga, khatam dah ni. Amin. 40 pun sama. Jangan kata 60, 40 okey. 40 pun sama. 40 tahun, bukan 40 hari, betul? 40 tahun. Kemana kamu habis? Ingat, tak berganjak kaki anak Adam depan Allah selagi 4 soalan tidak selesai. Tentang usia kamu, an umuri, tentang usia kamu, kemana kamu habiskan? Ini Nabi sebut usia, mana kita perhabis? Aku bagi usia puluhan tahun, mata aku bagi terang, betul? Lidah aku bagi elok, akal aku bagi cerdik, pintar, cerdas. Dalam setiap kawasan, setiap perumahan, setiap kampung ada guru, betul-betul? Ada tuan-tuan, guru Quran ada. Kenapa sekali pun kamu tak pernah habis nak baca ayat aku? Sebab tu kamu tak reti agama aku, kata Allah. Kerana aku bagi maklumat agama aku melalui Quran, kamu tak pernah tadabbur, sebab tu kamu tak reti agama aku. Macam mana nak jawab agak-agak? Boleh contohnya. Sebab tu Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dia kata, sebelum Allah hisab diri kita, kita boleh hisab diri kita. Kita boleh hisab diri kita, boleh cek diri kita. Kita hikam. Kita hikam, kata apa tuan-tuan? Nak tahu tak kita ni di sisi Allah macam mana? Tengok hari ni kita sibuk kot mana. Itulah kita di sisi Allah. Kalau orang ni dia sibuk dengan apa, contoh hari ni punya, dia sibuk dengan basikal. Contoh kan, kalau ni trend orang duduk naik basikal, orang duduk gila naik basikal. Bukan orang gila naik basikal, lain. Ni dia duduk gila naik basikal. Rata-rata ceruk hari ni basikal lah. Kan? Ana pergi rumah sahabat Ana ambil gambar basikal yang ada rumah dia lebih kurang 4 biji. Ana kata, Ana sekarang berada di rumah Azizul Hasni Awang, Ana kata. Kata dia pun botak juga, kawan ni botak juga. Tapi kawan ni bukan jenis laruh, jenis beriban. Solat tuan-tuan, kalau dia tak ada betul-betul yang betul-betul sibuk, memang syak dia di masjid 5 waktu. Kawan ni memang orang beriman lah. So kegilaan dia pada basikal tak salah lah, tidak melalaikan dia apa semua kan. Ana biasa bermusafir dengan dia tuan-tuan. Duha ni memang tergedik-gedik tuan-tuan. Dia rasa tak seronok kalau tak buat duha. Sahabat Ana ni tuan-tuan, hebat lah. 4 biji basikal tu, 4 biji basikal tuan-tuan, harga Camry baru sebiji. Camry berapa Camry? Baru 100 lebih, betul? 4 biji basikal tu boleh beli Camry sebiji. Boleh? Tapi solat fardu solid dia tuan-tuan, 5 waktu di masjid. Tak kayu basikal lah pergi masjid. Sampai-sampai tu imam bagi salam tuan-tuan. Boleh? Ini tuan-tuan terus mana? Nahwa. Dia tidak melekakan dia. Tidak melekakan dia. Boleh? Allah tahu semua. Apa yang telah kamu kerjakan? An ilmihi, tentang ilmu Allah tanya. Tadi umur tentang ilmu, tentang mali, tentang harta. Allah tanya semua. Aku bagi usia begini-begini, kan? Wahyu begini-begini, kamu baca dah ayat-ayat aku? Allah tanya. Okey, kita hikam tadi, kita sebut tentang kita hikam. Kalau orang ni dia sibuk tentang apa tuan? Dia sibuk apa? Hidup dia duk fikir tu, duk buat tu, duk kerja tu. Dia mati di sisi Allah, itulah kedudukan dia. Faham tak faham? Kalau tuan-tuan ni suka kuliah, ustaz lambat pun tuan-tuan tunggu. Contoh. Sekali-sekala kan?
Macam mana? Anak keluar awal tu tadi, bukan 5.30 anda dah keluar. 5.30 logiknya memang boleh sampai tepat waktu lah. Betul? Tapi dia buat macam mana kan? Keadaan cuaca tak mengizinkan. 1 jam anak dalam kereta tadi tak lepas Shah Alam lagi. 1 jam tu baru duduk depan ITM. Tahu Federal Highway UiTM? 1 jam anak baru duduk situ daripada Kelang. Itu yang tadi masuk je elit dan semua kereta anak bagi lampu. Tak sedar diri dan padahal bawa beza aja. Kan? Tapi alhamdulillah lah selamat. Anak bimbang tak pasal hujan, takut licin. Beza ringan. Dia boleh memusing kalau kena air bertakung. Kan? Tapi alhamdulillah. Kan? Baik. Mercedes anak potong, Volvo anak potong tadi. Itu semua lori kontena lah. Bukan kereta, lori kontena Mercedes, Volvo anak potong. Allah Akbar. Okey, manusia pada dasarnya terbahagi pada 3 kelompok, 3 golongan. Kata Tuhan kita. Ada yang tenggelam dalam urusan dunia. Hanyut, betul-betul hanyut, tuan-tuan. Ada yang bertaubat. Ada yang telah mencapai tingkatan arifin, orang yang arif tentang agama, tentang Tuhan dia. Kata Imam Ghazali. Okey, pertama yang betul-betul lara sesat, tak jumpa jalan balik. Boleh faham? Yang kedua, dia sempat bertaubat. Dulu dah, bukan dululah, beberapa tahun lepas sebelum Covid ni lah. Muka depan surat khabar Cosmo. Surat khabar Cosmo, muka depan. Dia ni driver bas. Anda tak pasti driver bas apa, tak ingat. Di negeri utara tanah air. Muka depan satu akhbar ni tuan-tuan. Kan? Dia habis trip dia bawa bas, dia pergi main judi. Ayu lah. Dengan seluar pendek komplit lah. Dia pergi main judi. Tengah-tengah ada dalam premis judi. Entah taklah kot dia masuk kedai judi tu dia semayang taubat. Ya ke? Tak lah kan, pergi main judi. Memang tulis, cok khabar tu tulis pergi main judi. Shilling jatuh, shilling runtuh, hempap dia. Kat situ juga meninggal. Faham ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat Mesir beberapa tahun lepas, waktu Syahid Dr. Mursi menang Presiden Mesir, Ikhwan Muslimin menang pilihan raya umum Mesir, maka parti sekular Mesir ni tak senang duduk, buat rampasan kuasa balik, berontak, panggil rakyat berontak, buat huru-hara. Maka dia tangkap semua pimpinan-pimpinan Ikhwan Mesir, masuk penjarakan. Sampai Dr. Mursi pun dah syahid dalam penjara kan. Mereka tidak benarkan dia makan ubat. Biar dia sakit mati begitu. Syahid Hasan Al-Banna kena begitu. Imam Syahid Hasan Al-Banna kena begitu. Selepas ditembak tuan-tuan, dibiarkan atas stretcher, tak dimasukkan ke dalam wad kecemasan. Pendarahan berlaku, habis begitu. Tuan-tuan, dalam penjara tu tuan-tuan, antara orang yang presiden sekarang ni siapa Mesir? Mesir siapa sekarang presiden? Allah Mesir Muhammad. Tak ingat dah. Tapi bukan dia lah. Grup-grup dia tuan-tuan, bila dia pergi ke penjara, ziarah Dr. Badek. Dr. Badek ni Mursyidul Am Ikhwan Muslimin Mesir. Mintalah dengan Tuhan kau, dia kata. Nak minta tolong dengan Tuhan kau. Tuan-tuan, masa tu lepas disebut begitu tuan-tuan, sebatang besi jatuh. Ada satu batang besi jatuh sebesar lengan lah. Sebesar lengan tuan-tuan. Besi tu meluncur, menembusi kepala dia keluar kot ni. Mati melekat kat besi tuan-tuan. Mati melekat kat besi tu tuan-tuan. Tu mulut yang biadab tadi tu. Ini yang kata lara dengan dunia sampai mati tak dan bertaubat. Boleh faham ni? Banyak orang
tanah air kita pun mungkin ada kenalan kita, betul? Yang kita kenal dia, kita baik, kita tahu hidup dia tak solat, mati juga dalam keadaan begitu, kita tahu, betul tak betul? Tuan-tuan perempuan, cuba kita renung sekejap. Kita semua beriman dengan azab kubur, betul? Betul tak? Orang yang tak solat ni dalam kubur apa dia sesaan dia, tuan-tuan? Dalam kubur apa sesaan orang yang tak solat? Ada seekor ular, Nabi kata, panjangnya 500 hari perjalanan. Boleh? Tak payah 500 hari perjalanan, ular 5 inci pun terberak dah kita. Kan? 5 inci nampak ular, tuan-tuan. Oh, sempadan akhirat dah kita sampai, punya pecut, tuan-tuan. Nak 5 inci gitu pula. Kan? Ni 500 hari perjalanan. Ular ni tugas dia satu je, dia akan gigit, dia akan belik orang yang tak solat masa hidup. Boleh faham tak? Ya Allah ya Tuhan. Jadi tuan-tuan betul-betul, kita dapat bayangkan kawan kita, teman kita ni hidup tak solat, macam mana dia dalam kubur. Ini orang yang tak sempat bertaubat, yang tak jumpa jalan pulang. Kenapa? Kerana dia dah terlalu sangat sonok dengan nafsu dia, dengan dunia dia, sampai orang tegur pun dia marah. Kau nak pergi surah pergi, jangan sibuk aku. Kuburkan masing-masing. Allah jawab begitu. Kita sayang dia. Boleh, kita sayang dia. Bukanlah kita ni bagus, tuan, kita ni tak bagus mana pun. Betul-betul? Kan dia selalu jawab, kau solat belum tentu masuk syurga. Kalau aku yang solat belum tentu kau yang tak solat. Betul? Kalau kau kata aku solat belum tentu syurga, yang tak solat ni boleh faham tak ni? Ini tentang perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ada yang sempat bertaubat. Yang ni yang kita nak. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Tolong hafal, yang belum hafal doa ni tolong hafal. Ni doa daripada ulama. Apa dia maksud dia? Ya Allah, rezekikan aku dapat betul-betul bertaubat sebelum mati, ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Minta sungguh. Tuan-tuan, doa paling baik bila? Doa ni banyak waktu, banyak tempat yang mustajab. Nak ceritanya Allah ni terlalu sayang kita, dia tak sempitkan pintu taubat. Faham? Jahat tak mana dia tak sempitkan pintu taubat. Allah buka selaluah pintu taubat, Allah buka selaluah pintu doa. Dah isyak kan? Oh, tak azan. Terus boleh nak izin sikit lagi nak? Tuan-tuan, nak ganti balik tadi. Allah tak pernah tutup. Kita tutup pintu surau, pintu masjid, betul? PKP kan? Allah tak tutup pintu pahala, betul? Allah tak tutup pintu rezeki, pintu taubat, pintu rahmat. Allah tak sempitkan pintu taubat, Allah tak sempitkan pintu, tutup pintu doa dia. Allah buka seluas-luas. Antara waktu mustajab doa, azan dan iqamah, satu. Orang bang, lepas tu kita qabliyah, betul? Lepas qabliyah doa. Ana nak syurkan surau ni, kalau boleh tarik anjak sikit 5 minit lagi baru iqamah untuk orang doa. Boleh faham? Kan kalau setengah-tengah tempat dia ada tulis 10 minit lagi iqamah. Benda tu kita boleh hejahkan jam tu kan. Buat 15 minit lagi. Dia 2 rakaat dia dan doa. Tu doa yang sangat besar. Sampai Nabi sebut apa? La taruddu, doa waktu tu tidak ditolak oleh Allah. Boleh. So lepas kita qabliyah, doa sungguh-sungguh, untuk bila apa tengok semua dah settle, dah doa, baru dia iqamah terbaik. Tutup bila yang ada ilmu. Ni tutup bila tengok habis semua orang tak ada berdoa pun dia kamat. Tutup bila tak ada ilmu.
Boleh? Ini waktu sangat mustajab doa. Antara azan dan iqamah. Jangan lepas peluang. Ambil semua yang ni, ambil semua. Satu. Dua, setiap kali lepas solat fardu, doa sungguh-sungguh. Boleh? Dua. Tiga, setiap kali lepas apa-apa solat sunat. Kerana Nabi sebut, mana-mana orang dia berwuduk dengan sempurna, dia kerjakan 2 rakaat solat sunat, lepas tu dia tadah tangan, Allah malu nak biar tangan dia kosong. Hebat anda. 4, doa orang mazlum yang dizalimi, doa dia tak ada hijab anda. Doa orang dizalimi, dia kena dibuat naya, kena khianat, difitnah, dituduh macam-macam, dihina, dinafikan hak dia, diambil harta dia. Orang ni dia tadah tangan, tak ada hijab doa dia. Tak ada hijab. Doa ibu pada anak-anak tak ada hijab. Doa ibu pada anak-anak tak ada hijab. Doalah baik-baik pada anak-anak keluarga kita, tak ada hijab. Boleh? Lagi, doa di 1/3 malam yang akhir. Doa tu Allah sendiri yang ambil doa kita, bukan malaikat yang ambil. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap malam di waktu dia 1/3 malam yang akhir. Allah sendiri yang ambil doa. Hal min da'in, adakah orang berdoa, fastajaba lahu, aku sendiri nak makbulkan doa dia. Hal min sa'il, adakah orang meminta-minta, dia ada hajat, fa'utiyahu, aku nak penuhi permintaan dia. Hal min mustaghfirin, adakah orang mohon ampun, faghfira lahu, aku nak ampun segala dosa-dosa dia. 1/3 malam yang akhir. Boleh? Lagi, multazam kita kalau kita ke tanah suci. Multazam. Sofa dan Marwah kalau kita masa buat sa'i. Boleh? Khairu doa, doa yaumul arafah, hari Arafah. Boleh? Itu setahun sekali jumpa kan. Dan satu lagi apa dia? Nabi kata aksir doa, perbanyakkan doa bila masa sujud kita. Masa sujud tu imam sujud akhir, jangan duduk doa panjang-panjang, bangun-bangun tengok meninggal makmum pasal tak bangkit lama sangat, darah tinggi kawan tu meninggal. Jangan waktu solat fardu, waktu solat sunat masing-masing. Waktu solat sunat sujud akhir tu doa. Kalau tak ingat doa Arab, doa Melayu dalam hati. Yang doa Melayu kok mulut pula, dah rakaat akhir sujud batal solat, tak pasal-pasal. Boleh faham tak? Doa dalam hati. Kalau doa Arab ingat, boleh. Boleh faham tak? Doa Quran, doa hadis Nabi, boleh. Antaranya tadilah Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah sebut apa nama, Allah marzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rezekikan aku bertaubat bersungguh-sungguh sebelum aku mati. Dia kata letak doa ni masa sujud terakhir kita. Dia kata pasal sujud ni tuan-tuan, sujud ni waktu ataupun masa keadaan hamba paling dekat dengan Tuhan dia masa sujud. Hadis riwayat Imam Muslim, kita paling dekat dengan Allah masa sujud. Aksir doa Nabi, perbanyakkan doa pada masa tu. Boleh? InsyaAllah bertaubat, minta bertaubat. Tuan-tuan, orang bertaubat ada orang yang Allah suka sungguh-sungguh. Dia buat dosa, dia bertaubat, ini orang yang Allah suka. Dan pintu taubat Allah tak nak tutup. Banyak ayat dalam Quran menyebut orang yang buat dosa, dia tahu tak ada siapa yang boleh ampun dosa dia melainkan Allah
Allah ampun dosa dia walaupun seluas langit dan bumi. Masya Allah. Boleh? Dan tuan kita sebut dalam kata-kata hikmah dia, Allah sambung nyawa kita tiap-tiap hari sebab taubat punya pasal. Sebab taubat punya pasal. Boleh? Nabi kita tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satu gelaran dia at-taubah. Salah satu gelaran dia, nama lain kepada Nabi kita at-taubah. Apa maksud at-taubah? Melalui Rasulullah, Allah buka pintu taubat pada hamba dia. Masya Allah. Boleh faham? Melalui Rasulullah, Allah buka pintu taubat untuk kita. So gelaran Nabi, nama lain Nabi at-taubah. Dengan sebab dia, Allah buka pintu taubat untuk kita. Boleh faham ni? Rahmatnya Allah tuan-tuan. Rahmatnya Allah. Umat Nabi lain tak ada gelaran tu. Kenapa? Kerana Allah musnahkan terus mereka. Betul tak betul? Umat Nabi Lut, Allah terbalikkan bumi. Umat Nabi Musa, Allah tenggelamkan dalam Laut Merah. Betul? Macam-macam. Datang pekikan, datang ribut, macam-macam. Umat Nabi Muhammad dah sampai kiamat barulah totally musnah. Tu pun orang beriman Allah matikan dulu semua. Allah matikan dulu semua orang beriman. Yang hidup masa gegaran kiamat tu semua yang kufur ataupun Islam yang tak reti solat dah. Sampai Nabi sebut waktu tu dah tidak ada kalimah syahadah. Orang tak reti syahadah masa tu. Boleh Dan yang terakhir untuk malam ni, orang yang mencapai tingkatan arifin. Pertama, orang yang lalai dengan dunia, dia hanyut dan dia mati di keadaan lara. Kedua, orang yang sempat bertaubat. Dan ketiga, golongan arifin, orang yang kenal dia siapa, dia kenal Tuhan tu siapa. So dia tahu tanggungjawab dia. Ini maksud arif. Kadang-kadang kita biasa tengok tak orang tulis gelaran pada tutup buku alim ulama ni, arifin billah. Orang yang tahu kedudukan dia, orang yang kenal Tuhan dia. Arifin billah gelaran. Boleh faham ini tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mencapai tingkatan ni tuan-tuan, kita mungkin tak sampai, mungkin wallah alam. Tetapi tuan-tuan, kalau boleh carilah orang-orang macam ni, duduklah dengan mereka, ambillah ilmu mereka, ambillah nasihat mereka, kerana Nabi suruh. Nabi suruh, bukan Ustaz Nazri suruh, Nabi suruh. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bin nurillah. Nabi kata, ambillah kamu nasihat, pandangan, teguran, buah fikiran, pendapat para alim ulama. Nabi kata, Nabi suruh ambil, Nabi suruh duduk dengan mereka, kerana mereka fa innahu memandang, yang zuru bin nurillah, mereka memandang dengan cahaya Allah. Maksud tuan-tuan, mereka ada firasat apa begini, ini apa, begini apa. Dengan cahaya Allah, Allah bimbing mereka. Dengan sebab terangnya mata hati mereka. Boleh faham? Dengan sebab mereka ni sentiasa dengan ayat-ayat Allah. Mereka sentiasa mengadu di dini hari. Mereka sentiasa berada di saf pertama solat fardu. Mereka dekat dengan Allah. So ilmu yang paling tak nampak, Allah bagi mereka nampak. Faham tak faham? Ini sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca kitab-kitab ulama-ulama muktabar, kita akan banyak dapat kupasan mereka yang kita tak pernah fikir. Yang kita sebut sebagai kata-kata hikmah ataupun kata mutiara. Kita tak terfikir, mereka boleh fikir. Kenapa? Hati mereka nampak apa yang kita tidak nampak. Contoh tuan-tuan, apa benda tuan-tuan? Contoh, apa benda yang mereka sebut, yang kita selalu sebutlah, kita ulang-ulang kata ulama ni. Contohnya apa dia? Salah satu. Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Kata-kata hikmah para ulama. Contoh, cuba sebut. Kongsi. Share lah, pahala tuan-tuan. Jangan ingat. Okey. Imam Ghazali tanya anak murid dia, benda apa paling berat, benda apa paling ringan, benda apa paling jauh, benda apa paling dekat. Ingat kan? Ini famous ni soalan ni.
famous. Ana pun tak boleh ingat. Zul bagi clue tadi pun ana ingat. Kan? Benda apa paling berat, benda apa paling ringan? Anak murid dia gajah, paling ringan kapas. Anak murid dia jawab, paling ringan kapas, paling berat gajah. Anak murid dia kata. Imam Ghazali kata, paling ringan solat, sebab tu orang selalu tinggalkan. Paling berat amanah, semua orang pakat pikul. Imam Ghazali kata. Nampak tak nampak? Kalau kita jawab macam anak murid tadi, hak berat sekali gajah, hak ringan sekali kapas. Nampak tak nampak? Ini tentang puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain, last. Apa dia? Satu lagi. Kata-kata hikmah para alim ulama. Tuan-tuan, kita pergi jumpa yang beli nombor ekor. Kita pergi jumpa yang duduk dalam disko. Kita pergi jumpa yang sedang minum toddy, minum arak. Tanya dia nak masuk syurga ke neraka? Apa dia jawab? Syurga kan? Dia jawab nak masuk syurga. Imam Syafi'i kata, aku pelik manusia. Dia nak masuk syurga, tapi dia lalu jalan neraka. Betul tak betul? Nampak tak? Kalau tanya kawan tu, dia tahu, kau jangan kata aku masuk neraka, nanti aku bertaubat. Betul tak betul? Tapi Imam Syafi'i kata, dia lalu jalan neraka. Dia nak masuk syurga, tapi dia lalu jalan neraka. Imam Syafi'i kata, aku pening manusia macam ni. Ulama ni dia nampak. Kenapa? Hati dia binurillah, ada cahaya agama, ada cahaya Allah, ada cahaya hidayah. Sebab tu hidup, tuan-tuan, tolong jangan buang ulama dalam hidup kita. Jangan buang ulama dalam hidup kita. Tak ada masa, kita baca buku-buku mereka, mutiara ilmu mereka kita baca, kita gali. InsyaAllah. Tuan-tuan, mereka ni ratusan kitab. Kita sebiji kitab depo pun tak habis baca. Maknanya apa? Jauh sangat kedudukan kita dengan mereka. Kalau dengan mereka, dengan ulama ni pun jauh. Dengan Nabi pada masa macam mana agak-agak? Boleh InsyaAllah. Jadi dengan sebab tu tuan-tuan, anak harap sangat bulan depan semua ada kitab ni seorang satu. Murah tuan-tuan, harga serban 60. 39.90 sen. 39.90 sen. Tuan-tuan beli sendiri pun boleh, tuan-tuan nak minta tolong anak beli pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan rasa tak dan ustaz sibuk gini-gini, ustaz boleh dah tolong beli? Boleh. Bagi nama Kak Zul, anak follow je nama tu, berapa jumlah anak tolong belikan. Boleh, tak ada hal. InsyaAllah kita tanda. Kita apa, anak seorang je lah tanda kan. Kita belum ada kitab lagi. Allahu Akbar. Ini 20 Okey, ada soalan? Ada. Yang baik semua datang dari Allah, salah silap kelemahan ilmu anak sendiri. InsyaAllah kita tutup dengan kafaratul majlis suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan, sebelum kita doa, anak-anak Elan Madu ni dah shutdown dah. Okey.